Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 2 Disember 2021 bersama dengan saya Nosyah Mama Amin. Rosmah Mansor belum pulang dari Singapura untuk menghadiri pendengaran di Mahkamah Rayuan walaupun Mahkamah Tinggi telah mengeluarkan arahan agar dia kembali selewat-lewatnya pada 21 November. Timbalan Pendakwa Raya Gopal Sri Ram meminta panel hakim agar mengeluarkan waran tangkap, namun panel hakim tersebut 11 suara memutuskan untuk tidak berbuat demikian. Ia selepas mereka mendengar penjelasan Peguam Rosmah, Chajit Singh, bahawa perkara itu disebabkan kelalaiannya dan dia bertanggungjawab penuh atas ketidakhadiran isteri bekas Perdana Menteri itu. Seorang lagi Peguam Rosmah, Akberdin Abdul Kadir, memberitahu Malaysia Kini yang pihak mahkamah sebenarnya memaklumkan dia tidak perlu hadir menerusi sepucuk surat. Oleh itu, panel hakim menggunakan bukti bicara tidak mengeluarkan waran tangkap selain menimbangkan bahawa Rosmah sebelum ini juga tidak pernah gagal hadir dalam prosiding di mahkamah. Rosmah dikatakan masih berada di Singapura menemani anak perempuannya Nuriana Najwa yang baru sahaja melahirkan anak kedua. Sebelum ini, menurut perintah Mahkamah Tinggi yang dikeluarkan Hakim Muhammad Zaini Mazlan, Rosmah akan kembali pada atau sebelum 21 November dan menyerahkan pasportnya sebelum 6 Disember. Sementara itu, Najib Razak memfailkan permohonan untuk mendapatkan bukti baru menjelang keputusan rayuan kes SRC International pada 8 Disember ini yang membabitkan dana RM42 juta. Menurut Peguam Najib Muhammad Syafiq Abdullah, ia susulan kenyataan SPRM berhubung dana RM65 juta yang diterima suami bekas Gubernur Bank Negara Malaysia, Siti Atta Aziz. Katanya dalam satu sidang media hari ini, dana yang dikaitkan dengan 1MDB itu dipindahkan ke dalam akaun Iron Rhapsody dan Cutting Edge Industries yang berpengkalan di Singapura. Kedua-dua syarikat itu dikawal oleh suami Zeti, Taufik Aiman dan rakan kongsinya Samuel Goh. Katanya selagi tiada keputusan mahkamah, kes masih lagi berjalan dan pihaknya boleh mengemukakan bukti baru. Kata Syafi'i, dengan penemuan bukti baru itu, pihak pembelaan dapat menyoal Zeti dan pelibatan keluarganya dengan juluh figura terpenting dalam kes SRC dan 1MDB yang masih belum dijumpai. Pakar penyakit berjangkit Profesor Dr. Adibah Kamaruzaman tidak berpuas hati dengan pengumuman cuti umum bagi Jumaat ini. Pengumuman itu bagi meraihkan kemenangan Kuala Lumpur City FC dalam kejohanan bola sepak Piala Malaysia Selasa lalu. Dalam ciapannya di Twitter, pakar itu berkata, keputusan berkenaan menjejaskan jadual peperiksaan perubatan profesional yang telah pun terkesan akibat penularan wabak COVID-19 dan perintah kawalan pergerakan. Untuk pengetahuan, Dr. Adibah adalah ahli jawatankuasa Majlis Sains Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan bekas dekan Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Semalam, Menteri Wilayah Persekutuan Syahidan Kasim mengumumkan ketiga-tiga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya akan mendapat cuti umum tambahan pada Jumaat ini untuk meraihkan kemenangan itu. Perlawanan itu menyaksikan KL City FC menewaskan Johor Darul Takzim FC atau lebih dikenali sebagai JDT 2-0. Baik, sementara itu, Ahli Parlimen Bangi Ong Kian Ming turut membidas keputusan Menteri Wilayah Persekutuan Syahidan Kasim yang mengumumkan cuti tambahan esok. Katanya tindakan Syahidan itu adalah populis tetapi tidak bertanggungjawab dari segi politik. Menerusi satu hantaran di Facebooknya, Ong Kian Ming berkata, pengisytiharan cuti umum secara tiba-tiba ini mengganggu ekonomi dan sosial banyak pihak. Menurutnya, memandangkan Kuala Lumpur adalah hub perkhidmatan kewangan, percutian secara tiba-tiba boleh menyebabkan kehilangan pengeluaran atau hasil jutaan ringgit yang tidak dirancang. Menurutnya, perniagaan yang perlu melakukan urusan dengan pejabat kerajaan pula terpaksa menangguhkannya dan ini mengakibatkan kehilangan masa dan produktiviti.
Selain itu, ahli Parlimen DAP berkenaan berkata akan wujud juga gangguan sosial seperti ibu bapa yang tinggal di Kuala Lumpur tetapi bekerja di Selangor terpaksa membuat urusan penjagaan anak secara tiba-tiba untuk anak-anak mereka yang tidak perlu ke sekolah. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Baik, kita ke berita seterusnya. BN perlu bekerjasama dengan PAS jika ingin merampas semula Selangor daripada PH, kata Noh Omar. Pengerusi BN Selangor itu membangkitkan pilihan raya Negeri Melaka lalu di mana BN bertembung dengan PAS walau memeterai kerjasama menerusi Muafakat Nasional. Seperti dipetik laman Free Malaysia Today, Noh membangkitkan kekalahan mereka pada PRU yang lalu adalah kerana berlakunya pertembungan tiga penjuru dengan PAS. Noh berkata lagi dia telah menyuarakan pandangan itu kepada Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan juga Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Pada masa ini, PH memegang 41 daripada 56 kerusi DUN di Selangor. Berhubung kerjasama dengan Bersatu, Noh yang juga pengerusi UMNO Selangor berkata pihaknya terikat dengan keputusan Perhimpunan Agung UMNO untuk tidak lagi bekerjasama dengan parti itu. Isu kenaikan harga barangan keperluan menjadi perhatian rakyat ekoran kenaikan mendadak sejak kebelakangan ini. Hari ini NGO Otai Reformis 1998 dan Gabungan Bertindak Memorandum Rakyat Malaysia menganjurkan protes aman di luar bangunan Parlimen pagi tadi berhubung isu tersebut. Jadi kita minta Datuk Seri Anwar pada hari ini bangkitkan dalam Dewan Parlimen, adakan sesi khas untuk dibincangkan tentang kenaikan harga barang ni. Banyak sangat yang naik tuan-tuan. Dengan berasnya, dengan telurnya, dengan minyak masaknya. Dan paling kita kesali ialah sampai ke tahap di mana tuan-tuan nak buat kerja haji pun sampai naik 30,000 tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apa maknanya kerajaan ni buat apa sebenarnya? Kita bayar menteri menteri pengguna dan sebagainya. Apa tindakan dia sekarang? Mereka turut menyerahkan memorandum kepada Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim berhubung kelembapan kerajaan BN mengawal harga barang di pintu pagar Parlimen. Selain Otai Reformis 1998, serahan memorandum itu juga disertai oleh NGO Jingga 13 dan Gerak 98. Manakala dalam satu hantaran di Facebook, Anwar berkata beliau akan membangkitkan isu tersebut yang didakwanya semakin menggila ke Dewan Rakyat. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya, Nursyah Mama Amin, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.